Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana masih lagi menonton video cikgu berkaitan dengan teknologi penyejukan dan penyaman udara. Dan video kali ini cikgu akan menerangkan kaedah untuk mengecas refrigeran ke dalam penyaman udara unit domestik, pengecasan penuh. Dan kalau korang ikut video-video yang sebelum ni, cikgu dah ajar kaedah untuk buat pump down. Okey. Cikgu dah ajar tentang berkaitan dengan refrigeran. Okey, jenis-jenis dan penomboran dia, color code dia. Okey, cikgu dah ajar macam mana nak buat mengesan kebocoran menggunakan gas OFDN ataupun nitrogen kering. Kemudian cikgu dah ajar juga buat recovery. Kemudian cikgu dah buat juga kaedah pengosongan. Okey. Dan kali ini kita akan mengecas pada sistem yang kosong, di mana sistem ataupun unit penyejukan dan penyaman udara yang kosong ni biasanya dia di-charging ataupun dimasukkan gas ni disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya kemungkinan berlaku kebocoran lah. Okey. Yang keduanya disebabkan kita dah recover gas yang ataupun refrigeran sebelum ni. Disebab kita ada buat kerja mode service ataupun baik pulih. Dan hari ini cikgu akan ajar mengecas refrigeran penuh dengan kaedah timbangan. Okay, selepas kita membuat proses mengecas ni, kita akan tengoklah. Kita akan membuat beberapa ujian sama ada kita mengecas itu dengan kaedah yang betul atau tidak. Okey. Okey, sistem yang ada pada hari ini, cikgu telah vacuum lah. Cikgu telah vacuum selama 2 hari. Okey. Kalau cikgu cabut sekejap kamera ni. Okey, kalau tengok. Sistem dah duduk dekat tekanan dah duduk dekat negatif lah, negatif 30 dah 2 hari macam ni. Cikgu biarkan saja. Okey. Okay, dan kita akan buat proses mengecas pada unit Panasonic inverter ni lah. Unit Panasonic inverter ni, ini dia punya spek. Okey, ini dia punya spek. Okay, kalau kita tengok sekejap, cikgu dekat lagi sikit. Kita tengok. Okay, dia menggunakan gas R410A ataupun refrigerant R410A. Kemudian kalau kita tengok dia punya arus dia dalam 3.7. Ini easy inverter. Dia tidak ada range lah. Maksudnya arus dia tidak ada dalam range. Sebab dia punya capillary, dia punya metering device menggunakan capillary tube. Dia tidak menggunakan EEV. Jadi dia fix lah dia punya M dia tu. Okey. Okay, ini tanda-tanda amaran dia lah. Okey. Kita tengok. Risk of explosion lah. Okay, jadi sebelum kita melakukan kerja mengecas ni, kena pastikanlah keselamatan. Kalau perlukan pakai sarung tangan, pakai sarung tangan. Sebab kemungkinan boleh berlaku frostbite semasa kita menanggalkan hose ni. Okey. Kemudian melibatkan bekalan elektrik lah. Okey. Kemudian melibatkan gas ataupun refrigeran bertekanan ni. Okey. Dan beberapa faktor-faktor yang lain lah yang perlu diambil kira. Okey. Jadi sebelum melakukan kerja
mengecas ni, selain daripada faktor keselamatan, kita juga perlu mengambil kira satu lagi faktor, iaitu kita perlu menyediakan peralatan lah. Cikgu sangkutkan kamera dulu. Okay. Kita kena sediakan peralatan-peralatan mengecas lah. Yang depan mata kita ni, yang kita nampak sekarang ni ialah manifold lah. Manifold gauge ataupun tolok pancarongga. Okay, tolok pancarongga perlu diperiksa dulu. Okay, tengok hos ada berlaku kebocoran ataupun tidak. Okay. Dan pilih manifold gauge yang betul lah. Untuk kerja mengecas ni, kita nak masukkan refrigerant R410A. Jadi R410A ni dia punya pressure, dia draw di antara 135 ke 150 PSI. Jadi kalau kita guna manifold gauge yang bacaan dia tidak mencapai 150 PSI, nanti kita tak dapat nak buat bacaan tekanan selepas kita servis. Okay, kalau kita tengok ni, ini sesuai untuk R134A dengan R22 lah. Sebab bacaan tekanan hujung dia ni sampai 120 je. Okay, sampai 120. Berbanding dengan tolok pancarongga ni, bacaan dia sampai, bacaan tekanan rendah dia je dah mencapai 350 PSI. Jadi sebelum kita memulakan kerja mengecas ni, peralatan perlu disediakan. Salah satu peralatan yang perlu disediakan ialah, sebab kita gunakan kaedah timbang, dan dikatakan guna kaedah timbang ni yang paling tepat sekali. So kita gunakan alat penimbang digital lah. Okay. Dan pastikan kita punya sistem dah di vacuum terlebih dahulu. Dah di vacuum terlebih dahulu. Kita dah buat degassing. Kita dah keluarkan segala minyak dan juga gas-gas yang tak perlu lah, yang NCG, non-condensable gas. Selain daripada tu, kita kena pastikan lah, spek kepada sistem yang kita nak masukkan charging tu, yang kita nak charging tu. Kita kena pastikan lah berat refrigerant tu berapa yang kita nak masukkan ni. Kalau kita tengok di sini ialah dalam 550 gram. Kemudian refrigerant mana yang nak dipilih. Kalau kita dah belajar, kita dah ikuti jadual cikgu punya video sebelum ni, kita dah kenal lah. Untuk R410A, warna dia pink. Di sini ada 3 jenis gas. Di sini ada 3 jenis refrigerant. Satu R290 hydrocarbon. Warna orange. Kemudian ini pula gas R22. Warna hijau. Hijau susu. Dan ini pula ialah R410A lah. Cuma dan cikgu memilih kaedah mengecas menggunakan R410A ni disebabkan kaedah mengecas R410A ni unik. Kalau kita baca bacaan berkaitan dengan refrigerant ni, teori dia, dan juga kalau pernah mengikuti mana-mana latihan ataupun ada tengok video cikgu yang sebelum ni, R410A ni dia ialah blended gas. Dia ialah blended gas ataupun gas campuran lah. Kalau kita tengok sini, dia dah tunjuk lah.
dia ada difluoromethane dan pentafluoroethane. Okey. Kalau ikut kod refrigerant dia, okey, ikut kod refrigerant dia. Kalau ikut daripada kod refrigerant dia, dia ni campuran di antara refrigerant R125 dan juga R32. Okey. Dalam ni ada 50% R125 dan 50% R32. Dia campuran 1:1. Sebab tu untuk mengecas menggunakan refrigerant R14A ni, kita kena terbalikkan dia punya silinder. Okey. Jadi kena terbalikkan silinder dia supaya kandungan yang masuk ke dalam sistem dalam keadaan 1:1. Okey. Begitu juga kalau berlaku kebocoran pada sistem R410A, berlaku kebocoran pada sistem R410A, kita tidak boleh top up. Maknanya kita tak boleh tambah. Kalau kata dah ada keluar 200 gram, kita nak tambah lagi 200 gram. Atau dah kurang 120 PSI, kita nak tambah jadi 145 PSI. Tak boleh. Nanti kita akan mendapati satu situasi di mana kalau dia punya nisbah refrigerant ni tak betul, berlaku overamp pada kompresor, di mana kompresor akan bergegar, kemudian panas, kemudian dia cut off. Jadi untuk gas ataupun untuk refrigerant R410A ni, kalau berlaku kebocoran, kita kena recover refrigerant ni keseluruhannya, dan kemudian kita perlu vacuum, dan kita perlu selepas daripada kita baiki sistem tu, kita perlu vacuum, kemudian kita perlu masukkan ataupun kita kena mengecas dengan penuh, dengan bacaan penuh lah. Okay, contoh kalau tadi sistem 590 gram, jadi kita kena masukkan 590 gram juga. Okey, tadi peralatan yang perlu kita sediakan, di antaranya tolok pancarongga, kalau perlu vacuum pump, okey, alat-alat tangan, okey, timbang digital dan juga silinder gas lah. Okey, jadi selepas ini cikgu akan ajar untuk kita akan pasang alat-alat ini, dan kemudian kita akan buat proses mengecas.